Ada satu kejadian rompakan telah berlaku di kawasan kargo lapangan terbang antarabangsa Subang. Kejadian seumpama ni dalam perkhidmatan tempoh perkhidmatan saya tak pernah berlaku pun kerana pada 31 Ogos 1994, di saat rakyat Malaysia sedang bergembira menyambut hari bersejarah iaitu Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-37. Satu rompakan yang mengemparkan telah berlaku di mana sejumlah jongkong emas bernilai lebih 3 juta dolar Amerika atau dianggarkan sebanyak 12 juta ringgit Malaysia telah dilarikan oleh perompak yang digelar sebagai geng mama. Apa yang lebih mengejutkan, rompakan itu berlaku di gudang kargo yang dikatakan salah satu kawasan mempunyai kawalan keselamatan terbaik di Malaysia, iaitu di Terminal B, Kargo Lapangan Terbang Antarabangsa Subang. Sejak itu kes ini dianggap sebagai satu rompakan paling berani dalam sejarah kes rompakan di Malaysia. Kelicikan geng mama dalam memilih masa dan tarikh rompakan itu amat bersesuaian dalam rancangan mereka. Ini kerana polis Diraja Malaysia, PDRM, pada waktu itu sedang sibuk menguruskan pelbagai persiapan keselamatan untuk majlis dan perarakan pada Hari Kebangsaan yang bakal dihadiri oleh Perdana Menteri. Kesempatan ini dimanfaatkan sepenuhnya oleh geng mama untuk menjalankan kegiatan mereka. Pada jam 5 pagi, persiapan yang dilakukan oleh PDRM terhenti sejenak akibat penerimaan berita yang sangat mengejutkan itu. Menurut Pegawai Penyiasat Azizan Anan, perkara seperti ini tidak pernah berlaku sepanjang kariernya dalam PDRM kerana lokasi yang dirompak dikawal sangat ketat dan rompakan tersebut sudah tentu dirancang dengan sangat rapi dan sangat teliti. Ketika sampai di tempat kejadian, 3 pengawal keselamatan didapati telah terikat. Lebih mengejutkan apabila pengawal keselamatan tersebut memaklumkan bahawa penjenayah yang melakukan rompakan tersebut adalah anggota polis. Ia membuatkan penolong pegawai penyiasat, Superintendent Amidun Anan, yang juga merupakan adik kepada Azizan Anan berasa curiga dan ragu-ragu. Beliau terus meminta untuk melihat rakaman kamera litar tertutup, CCTV, dan setelah melihat sendiri rakaman tersebut apa yang dikatakan pengawal keselamatan itu adalah benar, rompakan itu dilakukan oleh anggota polis. Namun kelihatan seperti ada sesuatu yang tidak kena. Mata Amidun yang sangat tajam mula memerhatikan semula gerak geri perompak-perompak tersebut dan mendapati mereka bukanlah anggota polis tetapi perompak yang menyamar dengan berpakaian seragam serta berkelakuan seperti anggota polis. Sekitar jam 4 pagi geng mamak dipercayai memulakan pergerakan mereka menuju ke gudang kargo dengan menaiki 2 buah kenderaan. Semasa di pintu pagar lapisan pertama, salah seorang individu yang berpakaian lengkap seragam anggota polis telah memperkenalkan diri sebagai anggota berpangkat ASP dan menerangkan tujuan mereka datang kerana terdapat maklumat ada barang yang mencurigakan di kawasan kargo. Pengawal keselamatan yang terpedaya dengan helah tersebut membenarkan mereka melepasi pintu pagar untuk membuat pemeriksaan di dalam gudang kargo tersebut. Geng mamak dipercayai telah membuat tinjauan awal sebelum memulakan kegiatan mereka termasuklah mengetahui bila masa yang sesuai untuk melakukan rompakan di mana ramai kaki tangan akan bercuti ketika sambutan Hari Kebangsaan. Hasilnya mereka berjaya membawa keluar dan melarikan jongkong emas itu dalam masa sekitar 20 minit sahaja. Pihak polis pada awalnya percaya bahawa rompakan ini didalangi oleh sindiket antarabangsa kerana belum pernah berlaku jenayah sebesar ini pernah dilakukan oleh kumpulan-kumpulan tempatan. Perdana Menteri ketika itu, Tun Dr. Mahathir telah memberi komen mengenai perkara tersebut. Beliau mengkritik dan mempersoal tentang kredibiliti pihak kawalan keselamatan di lapangan terbang tersebut. Kalau jongkong emas pun boleh hilang, tak mustahil kapal terbang pun boleh hilang, kata Tun Dr. Mahathir. Ia juga memberikan satu tamparan yang sangat hebat kepada pasukan PDRM. Ingin membaiki dan mengharumkan semula nama baik PDRM, mereka telah menubuhkan satu unit pengintip bagi menyiasat siapakah sebenarnya dalam kes rompakan ini dan di mana mereka bersembunyi. Selepas melakukan siasatan di dalam sindiket antarabangsa, mereka tidak menemui sebarang bukti untuk mengaitkan rompakan itu dengan mana-mana ahli kumpulan atau penjenayah antarabangsa. Kemudian pihak polis berubah hala dalam menyiasat dan mengkaji semula kes rompakan terhadap kumpulan penjenayah tempatan.
Selepas menemubual beberapa saksi dan mangsa-mangsa rompakan yang lalu, polis telah mendapat satu profil wajah-wajah mereka yang telah dapat dikenal pasti. Disebabkan wajah mereka semua seakan-akan mamak, pihak polis telah menggelarkan mereka sebagai geng mamak. Geng mamak ini diketuai oleh 5 orang adik-beradik, iaitu Muhammad Nur Abu Bakar 38 tahun, Rozlan Abu Bakar 35 tahun, Mohad Sharif Abu Bakar 32 tahun, Mohad Yusuf Abu Bakar 30 tahun dan Amiruddin Abu Bakar 27 tahun. Mereka dipercayai mempunyai darah kacukan antara Malaysia dan Sri Lanka. Maklumat ini sedikit sebanyak telah membongkar kegiatan-kegiatan geng adik-beradik ini. Rupanya mereka telah lama melakukan kaedah penyamaran sebagai pihak berkuasa seperti JPJ, Immigration, Custom, Polis dan lain-lain sebagai modus operandi dalam melakukan pelbagai jenayah. Geng mamak ini mula ditubuhkan di Kuala Kangsar, Perak. Selain mereka berlima, sebenarnya terdapat juga beberapa ahli yang lain sebagai kuncu-kuncu mereka, iaitu 9 lagi suspek yang terlibat dalam kes rompakan tersebut. Walaupun mereka melakukan kegiatan jenayah, tetapi mereka tidak bertindak menggunakan senjata api. Kaedah penyamaran sebagai pihak berkuasa digunakan mereka untuk memeras ugut, menyamun, mencuri dan sebagainya tanpa menggunakan kekerasan. Mereka mahir dalam memujuk dan memperdaya mangsa-mangsa mereka dengan tipu muslihat, kerana mereka tahu akan kelebihan tersebut sekiranya mereka berjaya ditangkap kelak. Hukuman mahkamah akan diringankan sekiranya mereka didapati bersalah kerana tidak membunuh, tidak menggunakan kekerasan dan tidak menggunakan senjata api. Ini juga kaedah yang digunapakai dalam kes rompakan Jongkong Emas. Setelah bertahun-tahun siasatan dijalankan, akhirnya geng mamak ini akhirnya berjaya ditumpaskan selepas kelima-lima adik-beradik ini berjaya diberkas, termasuk 9 ahli yang lain. Diringkaskan cerita, selepas mereka ditahan, kes mereka kemudiannya dibawa ke mahkamah untuk dibicarakan. Mereka telah melantik seorang peguam bela, iaitu Dato' Kumarendran. Semasa proses perbicaraan, Kumarendran berjaya meyakinkan hakim dengan mendakwa pihak pendakwa mempunyai bukti yang lemah. Memang secara kebetulan pada ketika itu pihak berkuasa dipercayai menghadapi masalah kerana tiada kesan cap jari tertuduh di tempat jenayah rompakan berlaku dan pekerja-pekerja serta pengawal keselamatan di gudang tersebut pula tidak dapat mengecam dan mengenal pasti wajah-wajah semua penjenayah ini. Namun begitu, salah seorang daripada ahli geng tersebut dikatakan telah bersetuju untuk menjadi saksi utama bagi menceritakan segalanya dalam kes ini. Sepanjang perbicaraan berlangsung di mahkamah, saksi utama yang bakal menentukan nasib penjenayah-penjenayah ini tiba-tiba telah hilang secara misteri dan sampai ke hari ini dia tidak dapat dikesan. Disebabkan hal ini juga, pihak mahkamah terpaksa membebaskan kesemua tertuduh oleh kerana pihak pendakwa dan polis gagal membawa saksi baru ke mahkamah ketika perbicaraan berlangsung. Keberadaan Jongkong Emas yang dirompak juga tidak diketahui dan tidak dapat dikesan kerana kesemua emas-emas itu dipercayai telah dicairkan dan dijual semula. Kes ini masih lagi dibuka sehingga ke hari ini dan sekiranya saksi utama muncul semula atau polis menjumpai bukti-bukti baru, kelima-lima beradik ini boleh didakwa semula di mahkamah. Setelah 29 tahun berlalu, sehingga kini masih tiada sesiapa yang disabitkan bersalah di atas jenayah rompakan emas paling besar itu. Bahkan, anak kepada Yusuf Abu Bakar, iaitu Khairul Afendi pula dipercayai menjadi ketua baru bagi serpihan geng generasi baru kumpulan ini. Mereka juga masih meneruskan modus operandi sama seperti geng mama, iaitu menggunakan pakaian seragam pihak berkuasa untuk melakukan rompakan tetapi lebih ganas daripada geng mama yang asal.